Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 11 akan membentangkan subjek kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan penguasaan sifir murid tingkatan 1 menggunakan kaedah sing and count. Seterusnya saya akan memperkenalkan kumpulan 11. Yang pertama kita ada Ahmad Aslam bin Muhammad Alim. Yang kedua kita ada Rabiatul Atira binti Afendi. Yang ketiga Nurul Fatihah binti Muhammad Jais. Dan yang keempat iaitu saya Adila Syah binti Rusmadi. Saya Nurul Fatihah binti Muhammad Jais akan mulakan dengan refleksi pengajaran dan juga pembelajaran yang lalu. Saya adalah guru matematik tingkatan 1 Dahlia, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bahaman. Saya telah diperuntukkan 6 waktu mengajar seminggu iaitu 30 minit bagi setiap waktu. Namun begitu, hasil penandaan lembaran kerja yang telah saya agihkan selepas tamat PDPC, Bab 2, Topik Faktor dan Gandaan, hanya 10 daripada 30 orang murid dapat menjawab soalan dengan betul. 15 orang murid lagi hanya mampu memberi jawapan nombor faktor 1 dan 2, sementara baki 5 orang tidak menjawab langsung. Hal ini sangat mendukacitakan kerana saya telah menggunakan pelbagai pendekatan dalam PDPC, aktiviti berkumpulan, slide, Kahoot dan sebagainya. Oleh itu, saya telah membuat refleksi diri dan mencari punca mengapa murid tidak dapat menjawab soalan. Saya telah menemu bual 20 orang murid dan antara jawapan yang saya terima adalah, saya tak fahamlah topik ni cikgu, matematik ni susah lah cikgu. Oleh itu, saya telah mengulang pembelajaran dengan kaedah chalk and talk. Hasil pemerhatian, murid kelihatan terpinga-pinga. Apabila saya bertanyakan soalan, apakah nombor faktor 28, mereka dapat menunjukkan jalan pengiraan bagaimana jawapan nombor faktor 1 dan 2 diperolehi. Tetapi tak tahu macam mana jawapan nombor faktor 4 dan 7 didapati. Oleh itu, saya telah membuat andaian bahawa murid saya kurang menguasai sifir 3 hingga 9. Untuk membuktikan andaian ini, saya telah melakukan ujian kemahiran sifir dan terbukti 20 orang murid ini tidak dapat menjawab dengan betul. Menyedari keadaan ini, saya telah meminta pandangan guru panitia matematik bagi membantu menyelesaikan masalah penguasaan sifir murid saya. Untuk pengetahuan, murid saya adalah dari kalangan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran sederhana dan juga lemah, dan rata-rata mereka datang daripada keluarga yang menjalankan perniagaan sendiri dan perikanan. Hasil temu bual yang dijalankan, ibu bapa kurang memberi perhatian kepada pendidikan anak di rumah dan lebih bergantung kepada aktiviti PDPC di sekolah sahaja. Oleh itu, saya telah mengambil kira teori Gardner yang menyifatkan setiap orang mempunyai cara belajar yang berbeza dan telah mengetengahkan kecerdasan musikal dan juga kinestetik dalam cadangan intervensi. Oleh itu, sebagai guru, saya rasa bertanggungjawab untuk membantu meningkatkan penguasaan sifir 3 hingga 9 murid saya dengan kaedah sing and count. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Atira binti Afendi akan meneruskan untuk fokus dan sasaran kajian. Untuk kajian tindakan ini, kumpulan sasaran melibatkan kumpulan pelajar tingkatan 1 Dahlia di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bahaman seramai 20 orang daripada 30 orang murid. 20 orang murid itu 8 orang murid lelaki dan juga 12 orang murid perempuan. Mereka ini terdiri daripada yang tidak boleh menguasai sifir yang bermula daripada tahap yang lemah hingga ke tahap yang sederhana. Mereka gagal menguasai sifir 3 hingga 9 yang telah terbukti daripada hasil ujian kefahaman sifir yang dijalankan. Murid menghadapi masalah dalam menguasai sifir yang menyebabkan kemerosokan kefahaman konsep faktor dan juga gandaan. Oleh itu, saya memilih subjek matematik itu subtopik faktor dan juga gandaan, faktor dan gandaan tingkatan 1 sebagai kajian tindakan. Kajian tindakan ini dijalankan bagi membantu pelajar menguasai sifir dan juga dapat membantu pelajar dalam menguasai subtopik. Hai, saya Adila Aisyah akan menerangkan objektif kajian tindakan. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti sama ada intervensi sing and count ini dapat meningkatkan markah ujian sifir pelajar setelah intervensi dilaksanakan. Objektif yang kedua, untuk membantu pelajar menguasai sifir 3 hingga 9 melalui dua kaedah. Kaedah yang pertama, kaedah menyanyi sambil menggunakan melodi yang berbeza. Kaedah yang kedua,
menggunakan kaedah tangan apabila sifir yang melibatkan nombor besar. Objektif yang ketiga, mengukur keberkesanan intervensi Think and Count dalam meningkatkan kemahiran pelajar menguasai operasi mendarab secara menyeluruh. Objektif keempat, menilai penerimaan pelajar terhadap intervensi yang dilakukan di dalam kelas dapat diaplikasikan bagi kesemua tahap pencapaian keupayaan pelajar, sama ada lemah, sederhana dan cemerlang. Baiklah, untuk meneruskan pembentangan kumpulan kami, bagi part tinjauan awal, terdapat 4 instrumen yang digunakan sepanjang tinjauan awal. Yang pertama adalah lembaran kerja, yang kedua temu bual, yang ketiga ujian dan yang keempat sekali adalah pemerhatian. Jadi seperti yang tertera di skrin adalah flow ataupun langkah yang diambil oleh guru yang melakukan tinjauan awal sebelum intervensi dilakukan. Yang pertama adalah lembaran kerja 1, ianya dijalankan selepas tamatnya topik faktor dan gandaan dalam kelas. Yang kedua adalah chalk and talk, iaitu sesi ulang kaji topik faktor dan gandaan. Sesi chalk and talk ini diadakan kerana hasil dapatan daripada markah lembaran kerja 1 murid, majoriti murid tidak dapat markah yang memuaskan dan guru membuat andaian bahawa mereka kurang menguasai topik faktor dan gandaan ini. Dalam masa yang sama, semasa langkah chalk and talk ini juga guru mengambil inisiatif melakukan pemerhatian di dalam kelas untuk melihat perkembangan penguasaan murid terhadap topik faktor dan gandaan ini. Jadi langkah yang ketiga adalah lembaran kerja 2, iaitu diadakan selepas sesi chalk and talk. Jadi fokus utama lembaran kerja 2 ini diadakan adalah untuk menguji tahap penguasaan murid selepas pada sesi ulang kaji diadakan. Jadi hasil daripada lembaran kerja 2 ini juga murid masih belum mendapat markah yang memuaskan semasa menjawab lembaran kerja 2 ini. Jadi langkah yang keempat yang diambil oleh guru adalah melakukan sesi temu bual secara santai di dalam kelas bersama murid bagi bertanyakan masalah yang mereka hadapi yang menyebabkan markah mereka di lembaran kerja kedua sangat tidak memuaskan. Jadi majoriti murid mengatakan bahawa walaupun mereka faham tentang topik faktor dan gandaan ini, tetapi mereka tidak mampu menjawab dengan baik kerana kurangnya pemahaman ataupun penguasaan CV mereka. Jadi guru membuat andaian bahawa faktor penguasaan murid terhadap CV yang lemah menyebabkan mereka tidak dapat menjawab dengan baik soalan-soalan berkaitan dengan topik faktor dan gandaan. Jadi untuk menguatkan lagi persoalan yang guru utarakan itu adalah guru mengadakan ujian pra-intervensi untuk menguji tahap penguasaan CV murid. Jadi hasil daripada ujian pra tersebut terbukti bahawa seramai 20 orang murid gagal menjawab dengan baik ujian pra-intervensi tersebut. Jadi hasil daripada ujian pra tersebut, intervensi inilah guru mengambil data seramai 20 orang murid itu dijadikan data ujian pra. Bagi kaedah pelaksanaan ataupun intervensi yang dilakukan dalam kajian tindakan ini, pada fasa permulaannya, kaedah SING akan diperkenalkan terlebih dahulu merangkumi penguasaan sifir 3 hingga sifir 5. SING ataupun dalam bahasa Melayunya adalah kaedah nyanyian. Memetik kajian daripada Zubaidah 2017 mengatakan bahawa kaedah nyanyian yang dipraktikkan semasa proses PDPC mampu mewujudkan suasana yang kondusif serta membolehkan pelajar senang untuk faham ataupun mengingati sesuatu perkara yang diajar. Jadi, kaedah SING bermula dengan murid akan disediakan dengan 3 buah lagu sifir yang berbeza terdiri daripada sifir 3 hingga sifir 5, iaitu 3 buah sifir ini mengandungi 3 melodi yang berbeza. Jadi maksudnya setiap sifir itu murid dapat membezakan setiap melodi yang diorang dengar.
Yang kedua, murid akan diajar terlebih dahulu menyanyi mengikut lirik dan melodi yang betul agar dapat membezakan lagu bagi setiap sifir yang berbeza menggunakan platform YouTube yang akan ditayangkan di hadapan kelas. Dan seterusnya, bagi aktiviti berkumpulan, murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan dan setiap kumpulan akan diminta untuk mengetuai nyanyian bermula sifir 3 hingga sifir 5. Jadi pembahagian kumpulan, kumpulan 1 akan lead sifir 3, kumpulan 2 akan lead sifir 4 dan kumpulan 3 akan lead sifir 5. Jadi murid akan mengulangi nyanyian dan secara tidak langsung mereka akan menghafal lirik lagu yang mengandungi sifir 3 hingga sifir 5. Selepas tamat intervensi ataupun kaedah fasa permulaan iaitu kaedah sing, kaedah yang kedua akan diperkenalkan iaitu kaedah count atau dalam bahasa Melayunya adalah kaedah mengira, yang ini melibatkan pengiraan menggunakan kaedah jari. Aktiviti ini ianya melibatkan kecerdasan kinestetik pelajar, iaitu menggunakan anggota fizikal untuk menterjemahkan sesuatu pengetahuan. Kaedah ini hanya melibatkan 2 pergerakan sahaja, iaitu jari dilipat ataupun jari menegak. Guru akan menerangkan cara mengendalikan teknik ini seperti jadual di bawah. Dan contoh pergerakan jari adalah seperti gambar di bawah, iaitu jari yang dilipat dan juga jari yang menegak. Dan seperti yang saya demonstrasikan ini, satu jari dilipat dan juga ada 4 jari menegak, dan ini menunjukkan simbol bagi nombor 6. Dan kaedah count ini ianya melibatkan operasi darab dan juga tambah sahaja. Jadi untuk jari yang dilipat ini, ia akan melibatkan operasi tambah, dan juga jari yang menegak ini akan melibatkan operasi tambah. Sebagai contoh, yang nombor 3 dekat skrin tersebut, operasi melibatkan pendarapan nombor 6 dan juga nombor 7. Jadi berdasarkan jadual tersebut, langkah-langkah untuk mengira menggunakan jari telah terpapar di skrin anda. Jadi bagi pelaksanaan kaedah count ataupun penggunaan kaedah jari ini, ianya bermula daripada sifir 6 hingga sifir 9, dan guru akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu kepada murid untuk memberi kefahaman awal ataupun gambaran awal bagaimana kaedah penggunaan jari ini dilakukan. Dan selepas pada demonstrasi tersebut, selepas demonstrasi daripada guru, latih tubi akan diaplikasikan bersama murid dalam beberapa minggu supaya murid akan lebih cekap menggunakannya. Dalam kaedah count ini juga terdapat 2 aktiviti PAK 21. Yang pertama adalah Think, Pair and Share, iaitu akan dijalankan selepas tamat sesi latih tubi sifir 6 dan juga 7. Dalam aktiviti ini, murid akan berpasangan dengan rakan sebelah untuk menguji penguasaan sifir 6 dan 7 menggunakan kaedah count. Dan aktiviti PAK yang kedua adalah hot seat yang akan digunakan bagi menambah kefahaman mengenai teknik ini pada minggu ke-11. Jadi semasa aktiviti hot seat ini, 5 murid secara sukarela akan tampil ke hadapan untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan beberapa soalan yang diajukan oleh guru menggunakan kaedah count. Jadi 5 murid secara sukarela ini akan disediakan hadiah ganjaran ataupun sagu hati kepada mereka yang berani tampil ke hadapan untuk menunjukkan demonstrasi kepada kawan dan membuktikan yang diri dia mampu menguasai sifir 6 hingga 9 menggunakan kaedah count ini. Bagi aspek penilaian, cadangan pengumpulan data terbahagi kepada 2, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Bagi data kuantitatif, data akan direkod menggunakan ujian kefahaman sifir, pra dan pos. Kedua-dua ujian ini akan dibandingkan. Manakala bagi data kualitatif akan dikumpul melalui pemerhatian dalam kelas ketika murid menggunakan kaedah sing and count serta soal jawab sifir secara lisan. Bagi cadangan menganalisis data,
Data kuantitatif pra dan pos akan dimurnikan dalam bentuk jadual. Data ini akan dibandingkan dalam bentuk graf garisan kerana dapat menunjukkan trend dan perubahan sebelum dan selepas intervensi. Dengan adanya graf dan juga jadual, guru dapat membuat rumusan sama ada intervensi memberi impak positif atau sebaliknya. Okey, seperti mana yang dilihat itu carta Gantt yang akan digunakan sebagai panduan perancangan sepanjang tempoh masa intervensi yang dijalankan sepanjang 12 minggu selama 3 bulan. Seperti mana yang dapat kita lihat, iaitu minggu pertama, aktiviti yang dijalankan adalah pengenalan kepada kaedah SIN, demonstrasi kaedah SIN melalui lagu dan juga menghafal sambil menyanyi sifir 3 bersama guru. Untuk minggu yang kedua, aktiviti yang dijalankan adalah diteruskan lagi dengan menghafal sambil menyanyi sifir 3 beserta dengan sifir 4 bersama guru. Untuk minggu yang ketiga pula, diteruskan lagi dengan menghafal sambil menyanyi sifir 4 dan juga untuk sifir 5 bersama guru. Untuk minggu yang keempat, aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti menyanyi secara berkumpulan mengikut melodi yang berbeza. Untuk minggu yang kelima, aktiviti yang dijalankan adalah pengenalan kepada kaedah count dan juga demonstrasi kaedah count menggunakan jari jemari. Untuk minggu yang keenam dan 7, aktiviti yang dijalankan adalah latih tubi penggunaan jari bagi sifir 6 dan juga 7. Untuk minggu yang ke-8, aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti PAK 21 iaitu team pair dan team pair share bagi sifir 6 dan juga 7. Untuk minggu yang ke-9 dan juga minggu yang ke-10, aktiviti yang dijalankan adalah latih tubi penggunaan jari bagi sifir 8 dan juga 9. Untuk minggu yang ke-11, aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti PAK 21 iaitu hot seat, dan akhir sekali minggu yang ke-12, aktiviti yang dijalankan adalah ujian pos iaitu penguasaan sifir siri 2 dan juga analisa ujian, perbandingan ujian pra dan juga ujian pos menggunakan graf. Seterusnya saya serahkan kepada Akhir sekali, anggaran kos bagi kajian tindakan ini. Kami menggunakan 5 perkara sepanjang kajian tindakan ini dilakukan, iaitu lembaran kerja yang pertama, yang kedua, seterusnya kertas ujian kefahaman siri 1, kertas ujian kefahaman siri 2 dan akhir sekali kami juga ada hadiah. Okey, bagi lembaran kerja pertama dan juga kedua, kami menggunakan 30 unit setiap lembaran dan setiap unit berharga 20 sen. Seterusnya bagi kertas ujian kefahaman, kita ada siri 1 dan juga siri kedua. Untuk siri 1 kami hanya menggunakan 30 unit, manakala untuk siri kedua kami menggunakan sebanyak 20 unit. Dan setiap unit berharga 50 sen. Akhir sekali kami juga ada menyediakan 5 unit hadiah yang berharga RM10 setiap unit. Dan jumlah keseluruhan kos adalah RM87 sahaja.